Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Hisham Ebi Hamid. Hari ni kita berada di Proton Saga Premium. Hari ni saya akan kongsikan dengan anda macam mana fungsi floating screen ni dekat Saga Premium. Jom kita tengok First, kita kena start kereta dahulu. Kenapa kita kena start kereta? Kalau kita main buka je, akan makan bateri kereta ni So kita tak nak bateri ni habis, jadi kita start dulu. Siap-siap. Okay, kita buka aircon dulu. So sekarang anda berada di dalam Proton Saga Premium. Jadi saya akan buat explanation berkenaan dengan floating screen yang ada di Saga Premium. Jadi sekarang ni kita on. Selalunya kalau kita buka kereta ni akan automatic akan on radio, on sendiri dia punya monitor lah. So anda boleh tengok ada audio switch button dekat sini untuk control dia punya volume. Tambah tolak, tambah ni kuat lah. Tolak ni rendah. Sini untuk pick up call, sini untuk search lagu, dan mod ni untuk tukar daripada radio kita pergi ke mod, contohnya USB, Bluetooth. Okey, itu contoh. Okey, sekarang ni apa yang kita nak buat? Okey, jadi berbalik kepada floating screen ni ada di Proton Saga Premium. Saga standard pun dia floating screen, tapi dia punya screen bukan berkala. Jadi saya akan terangkan kepada anda apakah fungsi yang ada di floating screen Saga Premium ni. Saga Premium ni untuk pengetahuan Saga Premium ni daripada tahun 2019, facelift sehingga tahun 2021 masih sama, tiada perubahan langsung. Jadi dekat home screen dekat sini, kalau kita nampak dekat sebelah kanan ni, ini button on off, tambah tolak ni maksudnya volume. Yang ni home screen, yang ni back. So kalau kita tekan sekali dekat sini, dia akan jadi mute, mode senyap. Tekan macam ni, kita tekan lagi sekali, dia dah on balik. So kalau kita tekan lama, apa akan jadi? Floating screen ni akan off, monitor screen ni akan off, yang mana dia akan tulis 11.15 AM 2/3/2021 Tuesday. Ni contoh. Okay, kita on balik. So kita boleh tengok masa dekat sini 11.15. Dekat sini pun ada 11.15 AM 2/3/2021 Tuesday. So dekat sini Bluetooth tengah on. So kita ada easy connection. Easy connection kejap lagi saya explain. Kita ada gallery. Gallery ni kita boleh tengok gambar. Kalau kita ada USB picture, kita boleh sambung dekat bahagian bawah USB picture. Okey, kita tekan USB, tapi USB tak ada lah. So file manager dia sama macam Android, yang mana kalau kita tambah USB, kita tekan USB. Sekarang tak boleh tekan sebab USB tak ada. So kita boleh manage kita punya file. Task manager sama juga macam Android, auto release untuk kurangkan space Yang mana yang kita tak guna tu dia akan buang automatic, tapi kena tekan button tadi. So yang ni ialah music. So music macam mana nak play, dia tak boleh play. Sebab apa? Kita tak ada salah satu daripada contoh macam ni, USB music dengan Bluetooth tak ada. Kalau Bluetooth ada, automatic kalau kita buka lagu dekat YouTube, automatic dekat floating screen ni kita tekan je Bluetooth. Tapi kena connect Bluetooth dulu lah, baru kita akan dengar lagu. Sama juga USB. Kalau kita ada USB music ataupun kita ada MP3 pen drive, kita pun boleh dengar lagu juga. So yang gambar ni radio. Radio ni kejap lagi. Okey, ini ialah button call. Call ni kalau kita dah connect dengan Bluetooth, automatic call keluar ataupun call masuk, kita boleh angkat saja tak ada masalah. So yang ni ialah video. Okey, video ni senang saja. Kalau contoh kita nak play video ni, pastikan kita punya handbrake tu kita tarik lah, maksudnya dalam mode berhenti. Kalau kita dalam mode bergerak, handbrake turun, tak boleh tengok video. Sama juga video tadi. Okey, so pergi ke setting. Ni setting apa benda yang ada. Okey, ni sekejap lagi. Dan ini kita tekan Proton, dia akan pergi ke home. Okey, so yang saya tak explain lagi ialah radio dengan setting. So radio dulu. Okey, radio untuk Saga ni sangat senang. Sebab apa? Okey, kalau tengok dekat sini FM, AM. So normal radio kita pakai FM.
So gambar yang macam antena ni, frekuensi ni ialah dia akan detect automatic frekuensi yang ada dekat area kita. Kalau contoh kita dekat KL, area KL, dia akan scan semua channel, channel Melayu, Cina, Indian, lepas tu channel English, semua dia akan search. Okey, lepas tu kalau kita nak search, kita tekan gambar search ni, dia akan scan radio channel yang ada dekat area kita. Mungkin 103.7 dekat area Perak, area FM. Tapi 103.7 dekat area Selangor, mungkin Hot FM. Ni contoh je. Jadi dia akan scan semua channel. Kita tekan ni, dia akan pergi channel seterusnya. Tapi kalau kita tekan button search yang dekat steering tu, dia akan pergi ke next channel ni lah. Ataupun kita swipe dia sebelah kanan, macam tu. Okay. So bila channel tu kita suka, contoh kita ambil satu channel kita suka, kita starkan dia kat sini. So kita pergi ke save list 94.3 ni, kita tekan, nanti kita ada save kat sini 94.3. Kalau channel tu kita ada save yang lain kita suka, kita pergi ke channel yang kita suka tadi. Okay. So gambar ni kalau kita tekan, bermaksudnya dia akan back ke homepage. Okay, kalau gambar star ni yang tadi, kalau kita tak nak channel ni, kita unstarkan dia balik. So dia punya cancel frequency of collection. Yang mana tadi kita dah save list dekat sini, dah tak ada dah. Sebab kita dah unstar balik. So start, AF ni tak perlu. So kalau kita tak nak channel ni, kita boleh delete channel ni. Kita nak channel tu channel yang kita suka je. Contohnya channel ni macam kita tak suka, kita boleh pangkalkan channel ni. Channel tak suka lagi, kita pangkalkan lagi. So kita tinggalkan channel yang kita suka saja dekat dalam ni. Macam tu. Okay, clear So AF ni abaikan je. Yang paling penting kena frekuensi ni, gambar antena ni. Ni untuk back, gambar home ni. Ni untuk tutup radio ni. Ni untuk start yang mana kita suka. AF ni, ni tak ada apa sangat. Delete ni, maksudnya kita nak tinggalkan channel dekat sini ialah channel yang kita suka saja. So kita boleh delete yang channel kita tak suka. Okay. So bila kita back balik kat button ni, ataupun kita boleh back dekat sini. Sekarang saya guna dekat sini je lah, sebab dia pun touch screen. Jadi kita dah tahu radio ni easy connection, kejap lagi. So kita pergi ke setting. Setting Bluetooth macam biasa. Kalau contoh kita nak tukar nama, pastikan Bluetooth switch ni kita kena on, baru kita boleh tukar nama device name ni. Contoh kita nak tukar nama, kita setting lah nama apa yang kita nak. Pair device, pair device bermaksudnya phone yang pernah connect dekat screen ni. Dia akan bagi tahulah. So lepas tu available device. So kalau kita device yang baru, handphone yang baru nak connect dekat sini, so kita scan je device ni, dia akan cari handphone yang ada. Okay, contohnya saya buat satu contoh Contoh nama Bluetooth ni ialah gerak roda. Saya guna saya punya handphone satu lagi. Saya cari sekejap ya. Saya cari Bluetooth. Okay, saya cari Bluetooth gerak roda. Ni saya nak macam mana saya nak connect Bluetooth lah. Jadi bila kita nak connect Bluetooth, kita cari gerak roda. Sebab kereta ni kita namakan gerak roda. Tekan. So dia akan pair kan. Dia akan pair kan, pairing. Okay, so tekan OK. So dah connect dekat dia. So okay, sekejap lagi kita demo apa yang berguna bila kita dah Bluetooth. Okay, jadi audio ni kita boleh adjust kita punya audio. Sama ada kita nak buat dia punya equalizer, ikut macam mana, equalizer normal, pop, classic, rock, jazz. Okay, kita boleh adjust kita punya volume setting macam mana. Kita nak media, bila kita connect tu macam mana bunyi dia, sound dia kuat ke tak. Bluetooth call macam mana bunyi, maksudnya suara orang yang call kita tu clear ke tak clear. Okay, launa setting ni tak payah set. Tapi kalau nak set pun boleh. Kita boleh set kita punya bass. Tapi kalau kita tersalah set, bunyi tu jadi bunyi pecah lah. So ikut je macam ni pun boleh. Kita dah set sebenarnya 748. Okay, so equalizer ni yang tadi saya bagi tahu. So volume balance, kita nak seimbangkan bunyi kita sama ada bunyi ni ada dekat tengah-tengah, maksudnya center, maksudnya belah kiri kanan semua dengar yang sama. Ataupun kita nak beratkan dia belah kanan. So kalau kita belah kanan, kita bawa ke kanan. So belah kanan je akan berat, jadi belah kiri tak berat. Jadi kalau kita dah adjust, kita nak reset balik, kita tekan reset, dia akan pergi ke middle. Maksudnya bunyi tu seimbang kanan kiri, depan belakang semua. Okay, settle. Untuk display
Display ni ialah kita punya keterangan, brightness kita punya monitor. Kalau kita nak backlight kita terang, kita buat 100. Kalau tak nak terang, terpulang dekat pengguna masing-masing. Parameter setting pun sama juga. Screen parameter setting ni dia lebih kepada macam contoh kita nak guna masa reverse camera. Contohnya kalau kita reverse kan, so gambar ni kita dah set siap, gambar ni clear. So reverse camera pun kita boleh tengok dekat sini. Jadi line merah ni line yang paling last, maksudnya warning punya line. Biru ni jarak yang paling selamat lah, line yang selamat. Okay, so kita boleh adjust ikut macam mana. Kadang-kadang ada setengah orang dia suka terang, ada setengah orang dia suka gelap. Okay, screen saver setting, macam ni kita tak ada screen saver. Ni screen saver abaikanlah, terpulang. Tapi kalau kita ada contohnya kita dah transfer gambar kita kat sini, maksudnya USB kita ada, kita nak buat sebagai kita punya wallpaper. Contohnya gambar isteri, gambar kita dengan isteri, contohnya gambar keluarga kita letak sebagai kita punya wallpaper, boleh, tak ada masalah. So date, dekat sini lah kita nak set time zone. Pastikan time zone ni Kuala Lumpur, jangan time zone lain. Date ni kita tekan je untuk kita set 2/3/2021. Ni contoh, cari saja. Time kita nak set pukul berapa, AM, PM. Use 24 hour format. Selalunya askar polis dia akan guna use 24 hour format. Tapi macam kita, macam saya orang biasa, saya selalu gunakan sistem yang biasa je, AM, PM, lagi senang. So sistem, tak perlu pun kita nak update apa semua. Bila kita pergi servis, pusat servis akan tolong updatekan semua, update apa semua ni. Ini tak payah kita tekan. Okay, so setting kat sini. Jadi kita akan buat easy connection. Untuk easy connection ni, pastikan kita ada kabel. Kabel ni bukan kabel untuk charging Kalau boleh charging dengan data sekali. Jadi kita sambungkan kita punya ni dekat sini, handphone kita. Yang ni kita kena sambungkan dekat kita punya USB port. USB port dekat bawah ni. Pastikan easy connection ni, bila kita buka easy connection, kita kena download easy connection. Sekejap ya. Kita kena download easy connection dekat sini. Easy connection, mana saya punya easy connection sudah. Ini pastikan dekat handphone pun download, Play Store ataupun App Store dekat iPhone. Pastikan easy connection ni kita download. Pastikan yang ni kita cocok dekat bawah Kita tekan button easy connection. Dia boleh charging juga, tapi bila charging 43%, 1 jam 43% je. Okay, so sekarang dia tengah connecting. So easy connection, okay. Detected car display, connect it or not, yes. Start now. Okay, so dah ada handphone saya kat situ. Handphone yang saya guna ni handphone Samsung lah. Okay, kita tengok satu contoh, kita buka satu YouTube. Okay, contohnya kita buka satu YouTube. Okay, so kalau kita buat macam ni, contoh kita pergi ke saya punya page. So nanti anda semua boleh subscribe dengan like So kita cuba contohnya. Disebabkan tadi saya dah connect Bluetooth dengan saya punya handphone, jadi bunyi semua akan ada dekat sini. Ni contoh kita ambil satu. Okay, so kita playkan dia full screen. Kita buka volume. Tengok clear ke tak clear? So nampak Okay, kena ingat, kita control semua dekat phone. Display saja dekat sini, sound semua dekat kereta. Tapi kalau kita tekan macam ni, dia tak boleh Dia tak ikut. So nak tak nak kita kena adjust semua daripada sini. So kalau kita buat macam ni kepada portrait, dia pun akan jadi portrait, dia tak jadi landscape. So kalau kita back, okay, so sama. Ni dia punya easy connection lah. Jadi easy connection ni kalau kita buka YouTube, boleh semasa kereta berhenti, tak ada masalah, YouTube semua ok. Tapi kalau contoh kita play, contohnya kita play sekarang, kita play. Okay, lepas tu kita masuk ke D. Okay, awal-awal ni memang boleh kita turun handbrake, tapi kita start jalan, nampak
according to the relevant law and regulation. Memang kita tak boleh, sebab berbahaya bila sambil memandu tu sambil tengok video ataupun YouTube. Tapi kalau Waze boleh tak? Jom kita tengok Waze boleh tak? Okay, kalau Waze pula, kita pergi ke kita punya Waze. Kita tekan Waze kat sini. Okay, saya nak pergi ke LCC lah. Contohnya hari ni nak pergi ke KLCC, Kuala Lumpur City Centre. Okay, so saya bagi dia landscape. Saya tekan go. Okay, dia tengah cari calculating. So go now. Okay. So tadi kita dah tengok kalau video bila kita turun handbrake tu memang tak boleh play. So YouTube pun kita dah cuba tengok, semua okey. So kalau kita nak uninstall, bukan uninstall lah, kalau kita contoh kita tak nak guna, kita cuma log out sajalah, tarik je kabel ni. So dia akan disconnected. Okey. So kita back balik dekat sini. So settle hari ni. So hari ni dapat belajar easy connection. Pastikan kabel ni mesti kabel yang boleh charging dengan data sekali. Lain tu tak ada masalah lah. Okay. So Bluetooth pun dah tahu macam mana. Kalau nak angkat call, boleh tekan dekat sini ataupun dekat steering. Dia ada satu button untuk kita angkat lah, angkat call atau pick up call. Okay, lain tu tak ada masalah. Okay, jadi sekarang kita boleh off semua. Okay, itu saja daripada saya hari ni. Saya kongsikan bagaimana cara kita nak guna kita punya monitor floating screen untuk Proton Saga ni. Jadi saya harap info ni akan membantu anda, akan memberi anda pengetahuan lagi berkenaan bagaimana cara kita nak guna floating screen untuk Proton Saga Premium. Okay, kita jumpa lagi di video akan datang. Ingat lihat, dengar, kongsi. Kita cuba.